Saingan minggu ke-7 Liga 1 MCC bakal menentukan siapakah juara dan naib juara bagi Division 1 dan Division 2. Division 1 menyaksikan perebutan takhta di antara 4 pasukan di tangga teratas iaitu MBSA FC AAB, Kelab Bola Sepak Tunas Legenda, PKNS FC dan Ombak FC. Manakala 4 lagi pasukan iaitu Akademi Bola Sepak MBPJ, Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang, PNSB FC dan Perkasa FC pastinya mahu mengekalkan kedudukan 8 terbaik Liga bagi mengisi slot untuk beraksi bagi kategori 1 MCC Shield. Dalam Division 2 pula, kedudukan teratas Liga diungguli Akademi Bola Sepak Felda, Kelab Bola Sepak Becut Junior, Harimau United FC dan Kelab Bola Sepak Remaja Kajang. Walau bagaimanapun, aksi bagi Division 2 terpaksa ditangguhkan kerana masalah jerbu teruk yang sedang melanda negara ketika ini. Penangguhan ini dibuat kerana pihak 1MCC prihatin dan mengutamakan kesihatan semua pihak yang terlibat dalam Liga 1MCC ini. Jadi dalam episod kali ini, kita akan memberikan tumpuan pada saingan di Division 1. Nak tahu pasukan mana bakal bergelar juara, pasukan mana layak beraksi bagi kategori 1MCC Cup dan Shield, dan pasukan mana yang berada di tangga terbawah Liga, semuanya akan terjawab dalam sorotan Liga 1MCC. Tips dari 1MCC untuk mengurangkan kesan jerbu kepada kesihatan: kurangkan aktiviti di kawasan terbuka. Gunakan topeng pernafasan yang betul di kawasan terbuka. Luangkan masa lebih lama di tempat tertutup. Kerap mencuci tangan dan muka selepas aktiviti luar. Dan segera berjumpa pakar jika keadaan semakin teruk. Mari kita dengar sedikit komen dari para penonton yang hadir setiap minggu bagi menyokong pasukan yang beraksi di Liga 1MCC bawah 16 tahun. Liga 1MCC ni memang baiklah untuk remaja-remaja yang masih sekolah sekarang ni. Jadi dia pendedahan untuk budak-budak lagi segi aktiviti dia waktu macam weekend kan. Jadi dia ada aktiviti lah dia nak buat, ada selain daripada aktiviti lain yang tak baik lah. Harapan saya pada budak-budak ni, kita nakkan dia terus aktif dalam bidang sukan kan, di samping dia dapat elakkan gejala-gejala yang tak sihat kan. Jadi mungkin juga dia boleh memberikan masa depan yang baiklah untuk dia orang jugalah. Saya sokong anak saya yang main untuk KBRK, Kelab Bola Sepak Remaja Kajang. Liga MCC ni sangat baguslah untuk perkembangan anak-anak budak-budak sekarang kan, sebab dia orang ada aktiviti petang main bola semua, tak adalah orang kata melepak sangat kan. So ibu-ibu ni pun boleh involve sekali lah. Bagus untuk parent juga, sebab orang kata pun sambil tu aktiviti untuk hujung minggu. Saya mengharapkan agar anak-anak yang bermain dengan Liga 1MCC ni berjaya satu hari nanti dan akan dapat orang kata mengharumkan nama Malaysia lah, kotnya dapat main untuk Liga Super akan datang, Liga Perdana kan. Memang sangat baik, sangat bagus dan memang perlu diteruskan kerana ini adalah platform untuk budak-budak remaja, terutamanya pada pendapat saya untuk remaja-remaja di luar bandar, kerana jika di bandar memang mungkin akan banyak lagi liga-liga lain, liga-liga komuniti, tapi untuk remaja-remaja di luar bandar macam di kampung saya sendiri memang tak ada langsung liga-liga yang sebegini rupa yang bagus macam ni. Inilah platform untuk diorang buktikan, tunjukkan diorang punya bakat yang boleh membawa mereka ke peringkat seterusnya yang lebih baik. Ini ialah senarai pasukan yang beraksi dalam saingan Liga 1MCC bawah 16 tahun bagi Division 1 dan Division 2. Perlawanan tumpuan pertama bagi saingan Division 1 Liga 1 MCC bawah 16 tahun menyaksikan pertembungan
pasukan di tangga ketiga Liga iaitu PKNSFC berjersey biru menentang pasukan di tangga kelima Liga Akademi Bola Sepak MBPJ berjersey putih. PKNSFC tentunya dahaga kemenangan bagi mengejar kedudukan Liga dan MBPJ juga sudah tentu tidak mahu terlepas slot untuk beraksi di kategori Cup. Perlawanan dilihat seimbang dengan kedua-dua pasukan berhati-hati dalam mencipta gerakan serangan. PKNSFC terlebih dahulu diasah MBPJ dengan beberapa percubaan jarak jauh. Memasuki 10 minit permainan, MBPJ yang dibimbing Jurulatih Abdul Hamid menerapkan corak permainan menyerang dan hasilnya pada minit ke-13 adik Muhammad Faizal menghukum kesilapan pertahanan PKNS dengan meledakkan gol pertama perlawanan. Gol itu ternyata menghidupkan permainan dengan kedua-dua pasukan saling mengasak kubu lawan masing-masing. Keputusan 0-1 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, MBPJ dilihat cuba mempertahankan kedudukan dan memperlahankan sedikit rentak permainan. Kesempatan ini berjaya digunakan oleh pemain-pemain PKNSFC yang berusaha keras mendapatkan gol penyamaan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-37 apabila adik Muhammad Jamil berjaya mendapatkan gol penyamaan menjadikan kedudukan terikat 1-1. Baki 13 minit terakhir permainan menyaksikan kedua-dua pasukan melakukan serangan bertali arus bagi mendapatkan gol kemenangan. Namun usaha mereka menemui jalan buntu. Keputusan akhir PKNSFC 1, Akademi Bola Sepak MBPJ 1. Perlawanan tumpuan kedua saingan Division 1 menyaksikan pasukan yang berada di tangga ke-6 Liga. Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang berjersey kelabu menentang pasukan di tangga ke-7 Liga PNSBFC berjersey kuning. Kedua-dua pasukan amat memerlukan mata bagi mengukuhkan kedudukan di Liga serta berpeluang beraksi bagi kategori Cup ataupun Shield. Perlawanan bermula sedikit hambar dengan bola dilihat banyak berlegar-legar di tengah padang. Seperti biasa, pemain-pemain Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang dilihat menerapkan percubaan dari luar kotak penalti ke kubu lawan. Usaha mereka yang bertali arus gagal membuahkan hasil. Sebaliknya, PNSB terlebih dahulu di depan hasil jaringan menarik adik Ilya Fitri pada minit ke-15. Tersentak dengan gol itu, pengendali Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang, Zainul Mashi, mengubah corak serangan pasukan mereka bagi mendapatkan gol penyamaan. Tetapi usaha mereka tidak berhasil sehingga tamat separuh masa pertama. Kubu PNSBFC dilihat kebal dan gagal dibolosi barisan penyerang Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang biarpun melakukan beberapa pertukaran bagi menguatkan jentera serangan. Keputusan 0-1 kekal sehingga tamat permainan. Keputusan akhir, Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang 0, PNSBFC 1. Klinik Bola Sepak 1MCC dan nantikan aksi-aksi berkualiti dari pasukan Kelab Bola Sepak Tunas Legenda, PKNSFC, MBSAFC AAB dan Nadi Sport semuanya seketika nanti.
Minggu ini kita akan berlatih bersama penjaga gol di mana penjaga gol akan buat larian koordinasi ke sisi dan menangkap bola direct dengan kemas. Seterusnya mereka beransur maju di mana mereka akan membuat rebahan ke kiri dan ke kanan mereka. Mari kita mulakan. Selepas ini penjaga gol akan membuat larian koordinasi ke tepi dan seterusnya mereka akan menerima bola hantaran lirik ke bawah dan mereka harus menerima bola itu dan menangkap dengan kemas dan merebahkan badan ke hadapan. Okey, mari kita lakukan. Okey, apa ni Ashraf akan melakukan larian koordinasi ke tepi dan saya akan serve bola ke tepi, tangkap bola selirik terus ke dada dan rebah ke depan. Okey? Baik. Mari kita mulakan. Hari ini latihan penjaga gol telah menumpukan aspek-aspek keselamatan dan juga tangkapan yang kemas. Okey, di mana kita lihat penjaga gol mesti memastikan tangkapan W. Okey, dan setelah mereka melangkap bola dengan kemas, pastikan mereka tarik ke dada berbentuk X untuk memastikan bola tidak lepas daripada tangkapan. Okey, sila pastikan keselamatan di mana kaki juga memainkan peranan untuk menjaga diri semasa terjahan ataupun tackle-tackle daripada pihak lawan. Okey, sila cuba. Perlawanan tumpuan seterusnya menyaksikan aksi dari pasukan di tangga kedua Liga. Kelab bola sepak Tunas Legenda berjesi putih menentang pasukan di tangga ketiga Liga PKNS FC berjesi biru. Biarpun gagal mencatatkan kemenangan dalam perlawanan terakhir mereka, PKNS FC mencuba habis-habisan dalam perlawanan ini bagi mendapatkan 3 mata berharga. Bersambung babak kedua, ayam tambatan Kelab Bola Sepak Tunas Legenda, Adi Amir Zikri membalas kepercayaan yang diberi apabila meledakkan gol pertama perlawanan pada minit ke-30. Gol itu ternyata menyemarakkan semangat rakan-rakan sepasukan untuk berusaha menambah jaringan. Hasilnya, berselang 7 minit selepas itu, giliran Adi A. Shivan Pile mencatat nama selaku penjaring dengan menjaringkan gol kedua perlawanan. Kedudukan 2-0 ternyata melemahkan semangat pemain-pemain PKNS FC yang dilihat keletihan sekaligus menumpulkan jentera serangan mereka. Keputusan 2-0 kekal sehingga whistle penamat ditiupkan dan Kelab Bola Sepak Tunas Legenda berjaya mengutip 3 mata berharga. Keputusan akhir, Kelab Bola Sepak Tunas Legenda 2, PKNS FC 0. Perlawanan tumpuan terakhir bagi saingan Division 1 menyaksikan peneraju Liga MBSA FC AAB berjesi hijau melayani pasukan bawahan Liga Nadi Sport Semenyih berjesi merah. Selaku pasukan pilihan, MBSA FC dilihat mudah untuk mendapatkan 3 mata dalam perlawanan ini. Manakala bagi Nadi Sport Semenyih, mereka pastinya tidak rela untuk terus berputih mata. Awal permainan menyaksikan MBSA FC mendominasi perlawanan dengan melakukan gerakan-gerakan menarik mengasak kubu lawan. Jentera tengah ternyata menjadi tonggak dan nadi pasukan dalam mencipta serangan. Namun ketumpulan barisan pemain penyeram menyaksikan kedua-dua pasukan sekadar terikat dengan keputusan tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
Bersambung babak kedua, MBS AFC menajamkan serangan mereka dengan mengubah corak permainan dan juga melakukan beberapa pertukaran pemain. Hasilnya pada minit ke-34, adik Nazrin Aiman berjaya memecahkan kebuntuan dengan gol pertama pasukan MBS AFC. Gol tersebut ternyata menghidupkan permainan dengan kedua-dua pasukan dilihat gairah mendapatkan gol. Nadi Sport sebenarnya yang ketinggalan cuma merapatkan jurang gol, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Memasuki minit-minit terakhir permainan, pengadil meniupkan whistle penamat sekaligus menyaksikan MBS AFC AAB berjaya mencipta kemenangan. Keputusan akhir MBS AFC AAB 1, Nadi Sport sebenarnya 0. Berikut merupakan keputusan perlawanan bagi pasukan yang beraksi di Division 1. Berikut adalah kedudukan muktamad setelah berakhirnya saingan Liga 1MCC Division 1 bawah 16 tahun. Saksikan tip-tip kesihatan menarik dan siapakah penjaring terbanyak bagi saingan Division 1. Tidak lupa juga gol-gol terbaik sepanjang berlangsungnya Liga 1MCC bawah 16 tahun. Semuanya selepas ini. Okay, jadi di Pusat Pemakanan Sukan, kami akan menggunakan beberapa kaedah untuk mengkaji komposisi tubuh badan adik-adik. Antara kaedahnya adalah menggunakan skinfold teknik, iaitu kita mengkaji satu bahagian seluruh badan adik-adik untuk mengkaji bahagian mana yang terdapat banyak kandungan lemak. Yang keduanya, kita akan menggunakan sistem in-body, iaitu macam mana kandungan lemak di dalam badan organ adik-adik semua, iaitu menggunakan aliran elektrik dalam badan adik-adik. Dan yang ketiga dan terakhir, kita akan menggunakan sistem Bot-Pot, iaitu kita menggunakan teori volume of air untuk macam mana kita tengok juga kandungan lemak dalam badan adik-adik. Okay, jadi daripada ketiga-tiga kaedah ini, kita akan menggunakan kita akan mengkaji macam mana dia punya kandungan lemak dalam badan, dan seterusnya kita akan mengenal pasti berapa ramai yang mengandungi kandungan lemak yang tinggi. Dan seterusnya kita akan menggunakan sistem diet counselling untuk memberi penerangan tentang adik-adik secara individu dan secara lebih terperinci tentang pemakanan yang sesuai untuk mengurangkan lemak dan juga kandungan berat badan dalam badan adik-adik. Jadi kepada adik-adik semua, tips pemakanan untuk adik-adik supaya beraksi dengan lebih baik atas padang, yang pertamanya ialah jangan tinggalkan sarapan pagi. Kerana sarapan pagi ini adalah merupakan satu sumber tenaga yang sangat penting untuk keperluan satu hari bagi perjalanan hidup adik-adik. Dan keduanya, daripada sumber tenaga tersebut, kita kena bahagikan kepada tiga aspek, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Jadi antara ketiga-tiga aspek ini, karbohidrat adalah merupakan sumber yang paling penting. Contoh-contoh sumber karbohidrat yang baik adalah seperti roti, biskut, mi, nasi. Dan juga kita kena lihat bagaimana kandungan-kandungan tersebut boleh membantu dari segi persembahan adik-adik di atas padang. Yang kedua adalah sumber-sumber protein. Okay, jadi sumber-sumber protein ini penting kerana fungsi protein adalah untuk membaiki tisu-tisu dan juga otot-otot yang rosak yang telah digunakan di atas padang semasa bermain. Jadi kita lebih menggalakkan adik-adik supaya makan sumber-sumber protein yang baik, iaitu sumber-sumber protein daripada haiwan. Contoh macam ayam, ikan, daging, telur, susu dan juga produk penusu. Dan ketiga, lemak. Okay, lemak ini merupakan salah satu sumber tenaga, tetapi kita kena berhati-hati semasa pengambilan lemak. Contoh-contoh lemak yang baik adalah seperti minyak ikan, ikan salmon, ikan tuna. Dan contoh-contoh lemak yang tidak baiklah seperti makanan ringan, cookies, pastry, makanan yang bergoreng, makanan segera dan juga makanan fast food. Jadi pemilihan makanan-makanan ini adalah sangat penting supaya persembahan adik-adik tidak terbantut di atas padang. Dan ingat, karbohidrat adalah merupakan salah satu sumber yang paling utama dalam persembahan di atas padang dan juga merupakan salah satu sumber yang sangat penting untuk keperluan seharian. Selain daripada itu, pemakanan sebelum aktiviti sukan ataupun permainan bola sepak adalah sangat penting.
Yang pertamanya kita kena pastikan 3 hingga 4 jam sebelum sesi perlawanan bola, kita makan makanan yang lengkap. Contohnya macam nasi berlauk, pasta ataupun mi, sup ataupun mi yang kurang lemak. Tapi kita kena pastikan makanan-makanan ini adalah tidak pedas dan juga tidak kandungan lemak yang tinggi. Dan seterusnya 1 jam sebelum permainan adalah digalakkan untuk mengambil makanan yang ringan. Contoh macam sandwich, pisang ataupun makanan-makanan protein bar ataupun energy bar. Dan semasa berlangsungnya perlawanan bola sepak, pastikan setiap kali ada masa untuk minum di tepi padang, pastikan adik-adik minum minuman-minuman sukan yang terdapat di pasaran. Dan juga semasa half time, pastikan adik-adik minum juga minuman sukan sekurang-kurangnya 500 ml air. Dan juga selepas tamatnya perlawanan, pastikan dalam masa 30 minit selepas perlawanan, pastikan adik-adik mengambil makanan-makanan yang mengandungi protein dan juga karbohidrat. Contoh macam susu coklat, susu strawberry ataupun sandwich tuna, sandwich ayam. Dan juga selain itu, selepas 2 jam selepas permainan bola, pastikan makanan itu kembali seperti asal. Contoh macam nasi berlauk, pasta yang adik-adik suka makan. Jadi apa yang saya harap daripada tips yang diberikan, semoga adik-adik dapat memberi penekanan kepada aspek pemakanan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam persembahan adik di atas padang. Dan saya ucapkan semoga maju jaya kepada semua adik-adik di dalam Liga 1MCC. Ini adalah senarai penjaring terbanyak bagi saingan Division 1 Liga 1MCC. Seperti dijanjikan, kami sajikan anda dengan aksi pemain-pemain muda dari pasukan bertanding. Saksikan 5 gol-gol menarik dan terbaik sepanjang berlangsung saingan Liga 1MCC bawah 16 tahun.